Cik tengok ada tak? Tak tengok. Iqbal punya. Halo, Assalamualaikum, selamat petang. Ya, Assalamualaikum, selamat petang semua. Hari ni kita nak cerita pasal apa Alhamdulillah. ni? Alhamdulillah, syukur. So kita masih lagi bekerja lah di dalam suasana PKP ni, work from home. Hari macam mana, sihat? Apa khabar? So ya, khabar baik, Alhamdulillah. Hari ni begitu bersemangat sekali. Sebab selalu ni live, orang kata seorang hari ni mendapat jemputan daripada Cikgu Iqbal kan. So hari ni kita teruja sikit lah. Ya. Hari ni betul. So kita invite ni untuk kita sharing some knowledge berkenaan dengan fundamental punya analisa lah. Alright. So yang mana kawan-kawan yang baru masuk tu tengok tu, jom kita share dulu sebelum kita start kita punya sesi berkenaan dengan fundamental analisis lah. So kalau kita tengok based on tajuk, kita Iqbal ada boleh 4 tajuk betul tak ubah untuk dibincangkan? Ya, kejap. Iqbal boleh ubah setting lah sebab dekat Iqbal punya ni dia untuk make friend saja. So kalau orang share Friend saja. So kena tukar ke public lah. Kat mana setting Cuba tengok ada button 3. Posting Facebook. Sekejap Dia tukar dulu sekejap. Friend to public. Okey, cantik. Barulah boleh share. Alright, so kita ada komen daripada Muhammad Faizi Al-Azrai. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Ikutkan sekarang ni kita dah petang, betul Eri? Betul. Alright, so kita bermula dengan tajuk yang pertama berkenaan dengan inflasi US, punca Euro USD menjunam semula. Semalam Eri ada tengok chart ke? Berkenaan dengan Euro USD. Saya tak tengok yang Euro USD, tapi saya tengok gold. Alamak, sekali dia naik turun lah. Sebab pergerakan dia sangat volatile lah bila news. Sebab news ni dia berkenaan dengan data. So kalau kita tengok pada malam tadi, data malam tadi berkenaan dengan CPI, betul kan? Consumer Price Index. Betul. So kalau boleh zoom tengok sebab dekat screen ni dia jadi tak berapa ni, try zoom ni. Zoom macam mana Control plus ke apa dekat ni. Betul. Ini pun saya tak nampak dia punya ni lah. Tak nampak So sekejap kita try zoom sikit. Okey. Keluar tak full screen? Oh, tak keluar. Tak keluar lah, tak ada nak zoom. Tak apa. So kalau kita tengok semalam, US dollar dia telah mengukuh pada sesi pasaran New York lah pada malam tadi. So kalau kita tengok news berkenaan data semalam, yang dijangkakan adalah sebanyak 0.5%. Itu adalah jangkaan. Tetapi dia meningkat kepada 0.9%. Kalau kita tengok pada sebelum ni, standard punya data untuk CPI adalah 0.6%. So kalau kita tengok malam tadi dia punya actual data adalah 0.9%. Paling tinggi selama 13 tahun. So macam mana kita nak tengok data ni, kita kena pergi ke Forex Factory lah. Alright, so kalau macam sekarang kita share Zero Market punya
news ni hari ni punya, betul Harry? Betul. So macam kita Sebelum nak tu tengok semalam punya? Semalam nak check macam mana lah. Oh, gerak semalam 13, betul? ya betul 13. So, kita tengok 13 malam pukul 8.30 ni CPI. So Consumer Price Index. So yang sebelum ni adalah 0.6%. So jangkaan dia adalah 0.5. Tetapi dia meningkat sebanyak 0.9%. Itulah puncanya pergerakan semalam sangat volatile lah. Alright. Bacaan ini dia turut meningkat pada angka yang sama lah. So kalau kita tengok macam ni, dia mendorong kepada jangkaan untuk pengekatan polisi oleh Federal Reserve lah. Sebab kalau kita tengok untuk hari ni rasanya kita ada speak daripada Jerome Powell, kalau tak salah saya lah, pada hari ni malam rasanya. So jangkaan saya US dollar akan mempamerkan pengukuhan lah untuk mata wang utama. Itu puncanya menyebabkan euro USD telah kembali menjunam hingga ke paras 1.1900. So Hairi boleh share ke macam saya ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh So kita ada komen dari Muhammad Hafiz Tumiran, boleh belajar ni lah punya nama juga. So kalau berminat nak belajar, boleh PM nombor di bawah. So kita akan guide lah daripada situ. Alright. Berkenaan dengan Euro USD tadi, pengukuhan US dollar semalam menyebabkan Euro USD telah mencapai hingga ke paras terendah selama 3 bulan lah. Kalau tak salah saya 1.19000. Kita nak share chart ke ni kat sini? Boleh tak? Kita boleh nampak lagi cantik ni. Kita tengok trading view. Alright, so kita share remove, kita share Chrome tab. Alright, clear ke? Nampak Cantik. So semalam kalau kita tengok by time frame 1 hour, so pergerakan dia telah menyebabkan berlakunya penurunan lah. So kalau kita lihat daripada sini, dia telah menyebabkan berlakunya penerjunan hingga ke bawah sini. So di paras 1 lebih kurang hingga ke 18 macam tu lah, ke 17. Ini untuk Euro USD kan. So jangkaan saya untuk Euro USD dia akan meneruskan penurunan ke paras yang lebih rendah. Okay. Manakala untuk Great Britain kalau tak salah saya dia turut menyusut dah hari semalam. Ada check ke? Betul. Great Britain GBP. Betul. So kalau kita tengok based on 1 hour semalam pun berlakunya penurunan lah. Penurunan sebentar. Daripada paras 1.385 hingga ke paras 1.38004. So paras ini merupakan paras
resistance become support lah kalau kita tengok balik dekat sini. Dia telah menyentuh sebelum dia berlakunya kenaikan di paras support become resistance di paras sini lah, dan membuat penurunan semula hingga ke paras resistance become support tadi. Alright, itu untuk kita punya yang pertama tadi berkenaan dengan inflasi US, punca Euro USD menjunam semula. Sebelum tu kita tengok balik komen. Kat sini ada beberapa orang lah yang komen, betul tak? Saya baca satu lah. Okay. Alright. So ada yang tanya, news zero market ke ni? Ya, betul. So untuk yang baru ataupun yang belum pernah tengok lagi, sebenarnya ini adalah features baru dekat kita punya website, di mana kita boleh tengok ataupun boleh lihat kita punya news semasa kan, berkenaan dengan apa yang bakal terjadi, dan kita boleh tengok ya mungkin boleh ready lah dengan news impact yang bakal berlaku. Okay, so mungkin boleh tengok ya dekat sini. So bagaimana nak tengok, so di paparan ni tadi kita akan nampak kita punya news ataupun kita boleh buat selection sebenarnya. Kalau kita tengok kat sini di bahagian economic calendar. Ya, betul. Di bahagian insight, so kat situ ada economic calendar. So tak perlu dah kan, kalau kita dah masuk dekat website and then kita nak patah balik tengok dekat bahagian news yang kita selalu tengok, iaitu investing dan sebagainya. So dekat sini sebenarnya dah memudahkan trader tanpa perlu ke apps yang lain. Kita dah boleh monitor daripada sini untuk kita tengok sebelum kita memulakan trading. So ni untuk komen yang kedua tadi, menantikan junaman harga emas. Okey. So mungkin kita boleh tengok kot apa nama ni, Iqbal, chart untuk emas kan. Kita tengok macam mana pergerakan dia. Untuk emas, so untuk emas jangkaan saya gold FAU USD. So untuk emas, kalau kita tengok by time frame by 1 hour, kita nampak harga emas tidak berjaya menembusi pada paras 1792, tetapi pada semalam dia mencapai hingga ke paras 1800. So jangkaan saya harga akan meningkat hingga ke paras 1824. Itu jangkaan saya untuk gold. So saya nampak trend untuk gold ni dia akan meningkat pada paras yang lebih tinggi lah. Sekiranya harga berjaya menembusi pada di sinilah, kalau kita tengok based on analisa, jika dia tembus trend line, dia akan pergi kepada dua kawasan. So ni adalah kawasan pertama dan ini adalah kawasan kedua lah. So ni adalah dua kawasan yang kebarangkalian gold akan sampai. Kalau untuk pengukuhan emas, kita jangka harga akan meningkat hingga ke paras 1824. Itu adalah untuk jangkaan emas lah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok emas ni adalah aset lindung kepada inflasi. Kalau kita tengok pada pukul 2 petang tadi, harga emas telah meningkat sebanyak 1813 sebelum dia menurun hingga ke 1812 pada pukul 3.19 petang sekarang ni lah. Alright. So untuk gold, saya jangkakan untuk petang ni sebelum masuk sesi Eropah, saya jangkakan gold akan melakukan penurunan lah sebelum dia kembali untuk mengukuh sebelum sesi New York pada malam nanti. Apa pendapat Harry berkenaan ni? Ya, sebab gold ni memang orang kata favorite orang ramai lah kan. Memang ternanti-nanti pergerakannya. Ya, personally memang saya nampak masih lagi bias untuk berlaku kenaikan dekat situ kan. So kita boleh tengok lagi, kita nantikan sebab sekarang ni pergerakan dia masih lagi orang kata baru panas enjin tau
kan. Kalau kita nak tengok sekejap lagi, rancaknya sekejap lagi boleh tunggu kan. Kalau yang dah nak ready sama ada buy ataupun sell, kita boleh tengok penantian kita pada petang ini dan juga pada malam ini. Itu yang kita tunggu-tunggu ni, sebab apa Go ni dia memain peranan, iaitu kita boleh tengok pergerakan dia sekali jalan. Alhamdulillah, orang kata sekali dia bagi kat kita tu ya 100 ke 200 pip ya Iqbal. Betul. Sebab kalau kita lihat kepada emas, siapa yang berdasarkan fundamental, dia akan tunggu pada malam ni lah. Sebab kita ada news juga pada malam ni berkenaan dengan malam ni news berkenaan dengan hari berapa bulan? 14 lah. Ya betul, hari 14. So malam ni berkenaan dengan ni BOC, data untuk interest rate Bank of Canada dan juga untuk USD berkenaan dengan PPI lah, manufacturing punya index. So untuk gold, saya jangkakan market akan volatile lah, sebab data ni dia main peranan untuk manipulasi market daripada big bank lah. So untuk trader, berhati-hati untuk malam ni. So saya punya pesanan untuk trade gold selepas news ni berakhir lah, sejam selepas itu. Okey. Apa pendapat Airi untuk news malam ni? Apa jangkaan Airi? Saya selalu macam ni je Iqbal. Kalau untuk news, selalunya saya akan orang kata letak tepi kan, sebab takut macam Iqbal kata tadi, ya sebab volatile ni dia punya pergerakan dia untuk gold selalunya 100 ke 200 pip punya pergerakan. Tambah pula memang gold ni kita tahu kan, sekali dia pergi tu kan akan mengibatkan takut kita punya entry tu mengganggu dari segi dia ambil kita punya SL dan sebagainya kan. Saya kebiasaannya selepas 15 minit ataupun 30 minit daripada news, baru saya akan tengok ke mana hala tuju gold tu akan pergi kan, baru kita akan masuk kan. Sebab kadang-kadang bila news ni dia banyak faktor tau kan, takut dia akan hunting kita punya SL dulu, baru dia ikut kita punya technical. So saya selalunya dalam tempoh minimal kalau kata dah gatal tangan sangat kan, so saya akan letak at least 15 minit selepas news. So kalau kata betul-betul nak selamat, nak tengok dia punya pergerakan selepas tu, selalunya saya akan tengok sejam kemudian, baru saya akan masuk ke dalam market. Betul-betul saya pun setuju juga untuk yang tu. Okay, kalau kita tengok balik based on tajuk yang kita sharing tadi, kita terlepas untuk menceritakan RBNZ, Gegarkan Pasaran Asia. Okay, Harry tahu ke apa yang dimaksud dengan RBNZ? Mungkin kau boleh cerita detail sikit. Sebab selalu ini berkenaan news yang orang kata yang orang ternanti-nanti untuk Asia punya market. Betul. Okay, kalau apa yang kita lihat, RBNZ ni adalah berkenaan dengan Reserve Bank of New Zealand. Okay. Kalau kita lihat pada pagi tadi pukul 10.30 pagi di sini. Mana? 10.30 pagi. Ni. Cash rate. So kalau kita tengok data sebelum ni adalah 0.25%. Manakala actual adalah 0.25%. So data untuk interest rate adalah sama. So jangkaan saya untuk pagi tadi New Zealand dia positif lah. Okay, kita sharing untuk New Zealand punya chart. New Zealand NZD USD. Okay, nampak? So kalau kita tengok pada jam 10 pagi tadi, berlakunya momentum pergerakan daripada sini ke sini lah. Alright, sebab apa yang kita lihat di sini, berdasarkan technical, kita nampak ini adalah kawasan support lah. Alright, so dia tidak berjaya untuk menembusi support yang terdahulu, harga sokongan. Dan apabila data rilis pada pukul 10 pagi tadi,
So saya rasa mungkin candle yang ni adalah candle pukul 10 pagi. Data rilis dia positif untuk dan dia cenderung untuk mengukuh. Jangkaan saya mungkin dia akan mengukuh hingga ke paras di sinilah, di paras 10.70533. Alright, sebab apa? Mesyuarat polisi ni berkenaan dengan New Zealand ni dia lebih kepada untuk memberi kesan lah kepada New Zealand punya ekonomi, dan ini menyebabkan New Zealand cenderung untuk mengukuh hingga ke paras yang lebih tinggi. Alright, okay. Itu based on fundamental daripada personal view saya lah. Okay, daripada pendapat Hairi, bagaimana? Ya, tapi kalau saya tengok dengan current chart semasa ni, saya nampak itu sekarang ni adalah salah satu entry point yang sesuai kalau kita jangkakan untuk dari segi mengukuh tu. Dekat sini saya rasa sebenarnya dah boleh lepaskan askar tau, kan? Dah boleh masuk ni satu ni kat ini. Boleh. Boleh stand by. Ya, sebab dekat ini kita dah nampak chart dah berjaya break dan dia sekarang cuba untuk retest di kawasan yang terdekat, iaitu kalau kita tengok ada demand dekat situ. So sebelum dia meneruskan kenaikan untuk destinasi yang seterusnya. Betul. So jangkaan saya mungkin untuk trader yang menggunakan Fibonacci retracement boleh tarik daripada high to low untuk mencari dia punya trading range. Maksudnya titik pertengahan sebelum trend tu menyambung kenaikan ke paras yang lebih tinggi lah. Alright. Okay, rasanya itu saja apa yang kita bincangkan berkenaan dengan 4 point daripada news pada hari ini, termasuk pada malam tadilah. Apa menyebabkan USD mengukuh dan apa yang menyebabkan Euro USD menjunam, emas kembali positif, New Zealand melakukan lonjatan ke para resisten. So kita dah tahu poin-poin dia. So pada pendapat saya, fundamental adalah sangat penting untuk seseorang trader tu untuk faham konsep news tu sendiri. So news dan sentimen adalah benda yang berbeza dan dia adalah memberi kita petunjuk berkenaan dengan pergerakan market. Okay, boleh Hari bagi satu kesimpulan untuk kita punya sesi pada petang ni? Ya, okey. So kesimpulan yang pertama, sebab apa kadang-kadang trader as a trader dia hanya fokus pada satu orang kata teknik saja, iaitu kadang-kadang in term of technical, kan, yang mana sebenarnya kita terlepas pandang berkenaan dengan fundamental, iaitu berkaitan dengan news. Sebenarnya kan news ni ataupun economic calendar ni one of yang mana kita boleh katakan booster ataupun untuk kalau kata yang jenis kaki news ni, ini yang mereka nanti-nantikan yang memberi high impact. So sering kali orang kata untuk dalam bahagian news ni, saya nasihatkan untuk kita masuk as a asingkan kita punya account supaya tak terciduk, bahasa sekarang ni tak terciduk tu, supaya kita tak MC lah, kan. Sebab betul. News ni dari segi pergerakan ataupun volatile dia tu teramat tinggi. So pergerakan naik turun dia tu kadang-kadang mengakibatkan kita punya account boleh terciduk, boleh MC, kan. So pastikan first tip yang pertama, asingkan daripada kita punya main account, supaya kalau kata berlaku sebaliknya, iaitu mengakibatkan loss, kita masih lagi ada reserve fund untuk kita trading. Okey, so saya ingat hari ni saya ada slot ni lah, nak cerita sikit apa yang bakal terjadi malam ni dekat Zero Academy. Okey, boleh ceritakan sikit Hari? Ya. Sebab apa kan, rata-rata sebab tadi kita ada sebut pasal supply demand dan sebagainya. So malam ni kita bawakan cikgu yang masih muda lagi, dia punya cikgu dia malam ni, iaitu Mat Mumorek, kan. So siapa yang orang kata dalam lingkungan range 20 ke 30 tu mungkin akan kenal lah, sebab beliau orang aktif dalam memberi sharing dekat dia punya personal FB, yang mana dia banyak memfokuskan dalam
ultimate support and resistance. Dia rangkumkan juga dengan supply dan demand. So malam ni kita bawakan dekat kita punya Zero Academy yang akan dikongsikan oleh beliau mungkin secara lebih detail kan, secara lebih detail berkenaan dengan SNR tu apa kan. Maksudnya mungkin ada lagi hidden yang mana kalau kita tengok basic, yes, semua boleh belajar. Mungkin ini ada lagi dia punya SOP yang perlu kita tengok. Mungkin dia akan ada dia tunjuk berkenaan dengan market structure yang mana mungkin kita boleh combine dan sebagainya. So rugi kalau kita tak ambil peluang pada malam ini. So itu saja daripada saya, Iqbal. Alright, terima kasih banyak-banyak Encik Airi. So untuk yang lihat kita punya sesi live untuk petang ni, yang berminat untuk join Zero Webcast ni, boleh hubungi saya di nombor di bawah. Okay, so saya akan guide korang bagaimana untuk register account dan follow kita punya untuk Zero Webcast pada malam ini. Okay, itu sahaja perkongsian untuk saya dan terima kasih kepada tetamu jemputan Mr. Black untuk sharing knowledge untuk kita. Okay, itu sahaja. Kita akan berjumpa lagi pada malam ini. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum.